Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, penjagaan manusia daripada gangguan jin dan syaitan. Kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kuliah yang lepas kita telah pun menyebut berkenaan dengan rawatan kepada orang yang diganggu dengan gangguan jin, iaitu semasa merawat. Dia ada 3 marhalah ataupun 3 peringkat. Peringkat sebelum rawatan, peringkat semasa rawatan dan peringkat selepas rawatan. Kita dah masuk dalam peringkat semasa rawatan, dan juga kita telah pun menyebut berkenaan dengan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan kepada pesakit yang mengalami gangguan. Kemudian berdialog dengan jin yang bila mana dia menunjulkan diri dia bercakap, maka di sana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dikemukakan kepada jin yang dalam badan tu, iaitu tanya berkenaan dengan siapa nama dia, apa agama dia, sebab apa dia masuk ke dalam badan ini, apakah ada bersama-samanya jin-jin yang lain,
apakah dia bekerja bersama dengan tukang sihir ataupun tok bomo mengambil upah, dan di mana tempat dia duduk dalam badan ini. Itu antara beberapa pertanyaan lah, yang ada kala dia jawab, ada kala dia tak jawab. Cuma kita tanyalah dulu, kan? Kadang-kadang dia jawab, kadang-kadang dia diam, dia tak nak respon dengan soalan kita. Kemudian apabila yang masuk dalam badan itu jin muslim, jin muslim ni maknanya kira jahat lah, yang jahat punya lah, munafik lah kiranya. Jin muslim yang kira fasik, fasik. Sebab kalau dia baik, dia muslim betul, dia tidak akan mengganggu orang. Cuma agama dia muslim, tapi dari sudut amalannya tidaklah macam manusia jugalah, kan? Orang pun ramai juga, kan? Agama Islam tapi amalan bukan amalan seorang Islam. Begitu juga golongan jin. Ada di kalangan mereka yang beragama Islam tapi jahat, fasik, mengganggu, baik. Dan bila mana jin Islam yang masuk dalam badan itu, badan-badan orang tersebut, maka kita perlu untuk berdakwah lah, ataupun kita memberikan pengajaran, peringatan kepada dia, berikan dia seperti peringatan, amaran, apakah kesan-kesan, sebab nanti apa yang dia akan hadapi kemudian, kan? Perbuatan yang dilakukan ini perbuatan yang dosa, menganiaya, menzalimi orang, kemudian diberikan peringatan kalau tidak bertaubat kepada Allah, maka dah tentu dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kan? Semua ni kita perlu peringatkan dia semula, dia sebagai muslim. Dan seandainya dia bertaubat, maka itu suatu perkara yang syukur, alhamdulillah. Tapi kalaupun dia tak nak bertaubat, yang paling penting kita nak dia keluar daripada badan orang tersebut, tidak lagi mengganggu orang tersebut, kan? Baik. Dan bila mana dia berjanji untuk nak keluar daripada badan orang itu, maka boleh kita untuk membuat perjanjian dengan dia supaya dia tidak untuk masuk lagi dalam badan orang itu. Iaitu umpamanya kita menyatakan bahawa kita katakan engkau mesti ikut aku berjanji aku tidak akan masuk lagi dalam badan orang ini. Seandainya aku masuk, aku akan dimurkai, dilaknat oleh Allah, dan akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat, kan? Maknanya dia rela untuk mendapat laknat, murka dan balasan daripada Allah di dunia dan di akhirat. Bila mana dia mengingkari janji dia untuk tidak masuk lagi dalam badan orang itu, tiba-tiba dia masuk juga, maka dia sudah mengingkari perkataan ataupun percakapan dia yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui apa yang janji, maka ia merupakan satu bentuk mengundang kemurkaan, laknat dan juga balasan daripada Allah di dunia dan di akhirat. Maka ini semua kita perlu untuk nak jelaskan kepada dia sebelum dia keluar daripada badan orang tersebut, supaya dia tak ganggu lagi, kan? Setengah orang tu, setengah jin itu dia keluar masuk, dia keluar, lepas lama-lama sikit dia masuk, kan? Ada macam tu, ada seorang tu keluar masuk berjanji bukan main dah, tak nak masuk, sakit kata dia. Aku janji tak nak masuk, lepas tu masuk juga. Aduh, kan? Islam dia mengaku dia Islam, kan? Tapi bukan main, keluar masuk ya. Bila baca ya ada dia, kan? Lama-lama sikit baca ada dia, kan? Lepas tu janji pula tak nak masuk lagi, masuk juga, kan? Penipu sungguh, kan? Ni fasik ni, kata fasik ni,
Jin yang fasik walaupun Islam tapi fasik, menipu, dusta. Macam mana kita nak apa kan? Tapi yang penting kita serah pada Allah lah, supaya Allah membalas dia. Kalau tidak pun di dunia, pasti di akhirat dia akan mendapat balasan yang setimpal lah kan? Sebab dia menganiayai, menzalimi kan? Kalau orang yang dizalimi tu dia tidak memaafkan jin yang menzalimi dia kan, dah tentu di akhirat esok dimasukkan ke neraka lah kan? Sebab kezaliman tu menempah masuk ke dalam neraka. Ini bagi peringatan kepada golongan jin. Tapi kadang-kadang ialah kan, mereka ni tak serik kan, tak serik. Ataupun mungkin mereka ni dihantar oleh tukang sihir, Tok Bomo, menyebabkan dia terpaksa untuk melakukan apa yang disuruh. Ya juga kan. Baik, itu kalau itu jin Islam lah. Kalau jin bukan Islam yang masuk dalam badan seseorang, sama ada dia mengaku dia Yahudi ke, Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, ataupun dia tidak ada apa-apa agama pun, maka kita perlu minta dia, dakwah dia supaya dia masuk Islam. Itu dakwah tu tuan-tuan. Ni dia. Itu merupakan, ialah kita pun sebenarnya, itu sebab kita sesama manusia ni, orang bukan Islam tuan-tuan, kita tak ajak mereka kepada Islam kan? Itu sebab bangsa Cina yang masuk Islam kan, mereka agak merasa kesal lah dengan sikap kita orang Melayu ni yang menjadi majoriti orang Islam ni tuan-tuan, tidak memainkan peranan untuk nak tarik orang bukan Islam masuk Islam kan. Maknanya satu kesalahan bagi kita sebenarnya kan, salah kita tidak mengajak kan. Itu kita ajak datang ke masjid ke apa ke, dengar kuliah ke, boleh tuan-tuan. Kita, negara kita Islam agama persekutuan. Maknanya kita tidak ada halangan, larangan untuk kita menyeru, berdakwah, mengajak orang bukan Islam kepada Islam. Tapi salah di undang-undang perlembagaan, orang bukan Islam mengajak kita orang Islam masuk agama dia. Salah kan? Maknanya tak, kita boleh, maknanya di sudut peruntukan undang-undang kita boleh mengajak orang bukan Islam kepada Islam, menyeru, berdakwah kan, tak salah. Tapi menjadi kesalahan bagi orang bukan Islam, Kristian ke, Buddha, Hindu, untuk mengajak kita orang Islam masuk agama dia. Salah kan, salah. Tapi dia orang juga ada jugalah taktik dia orang untuk nak mendekatkan kita dengan mereka melalui muamalah mereka, ataupun kan ada baru ni apa, gereja hendak kan dijemput ke gereja kan. Yalah, bukanlah kata dia nak mengkristiankan kita, tapi itu langkah-langkah kan. Itu sebab bangsa Cina tuan-tuan, boleh kata 90% yang diajak ke gereja kepada Kristian, mereka masuk Kristian. Dia orang masuk Kristian. Yang diajak, disuruh dia orang Kristian untuk masuk Kristian, boleh kata orang Cina terpikat dan masuk agama Kristian. Tu mana berjayanya Kristian mengajak orang bukan, makna ni lah Cina bangsa bukan Islam lah, tapi nak masuk agama dia. Kita je kan, berapa persen sangat orang Cina yang masuk Islam tuan-tuan? Tak ramai. Sama ada Hindu pun serupa juga kan. Kita ni negara Islam majoriti, tapi kita tidak memainkan peranan untuk menyeru mereka kepada Islam. Salah kita sebenarnya kan. Tak apalah tu. Tapi
dengan jin ni ialah kita pun kena seru juga mereka kepada Islam, sebab mereka juga mukallaf kan. Cuma tak paksa. Islam tidak paksa orang kepada Islam, tapi kita ajak. Itu satu perkara yang wajib sebenarnya. Menyeru kepada Islam wajib. Adapun memaksa tak boleh. Tapi soalnya kita tak menyeru, tak memainkan peranan kan. Soal hidayah itu kita serah pada Allah, tapi kita punya urusan kita tak lakukan. Sesama kita orang Islam kan, umat kita, maknanya begitu. Jadi itu masalahnya lah. Baik, tak apa. Jadi kita kalau kontak bila mana jin bukan Islam masuk dalam badan orang, kita samalah tanya nama dia apa, kenapa dia masuk kan, apa tu agama dia, asal usul dia, dan sebagainya lagi lah kan. Jadi antara kita nak seru mereka kepada Islam, masuk Islam. Ada tuan-tuan, ada sebahagian jin yang bukan Islam mereka masuk Islam. Ada sebahagian yang enggan masuk. Jadi bila mana mereka nak masuk, kita ajarlah 2 kalimah syahadah kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan yang sembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasul Allah kan. Dan biasa bila dia masuk Islam, dia rela untuk keluar daripada badan tu, dia akan keluar dan kita akan hantar mereka. Biasa kita akan minta mereka itu pergi ke masjid tuan-tuan, masjid negara ke masjid wilayah persekutuan ke. Tak ada lagi saya nak hantar ke masjid kota Damansara lagi lah kan. Nanti akan datang hantar sini pula lah kan. Masjid negara, masjid. Supaya kenapa kita hantar mereka ke masjid? Supaya mereka berkawan dengan jin-jin Islam di masjid kan. Ada jin Islam ni yang di kalangan kita ni tuan-tuan, kita tak nampak ya. Dia dengar kita cakap ni. Dia dengar saya cakap ni, dia dengar. Tuan dia pun tahu. Kalau dia Islam, dia boleh dengar apa kita sampaikan itu kan. Dia boleh faham insya-Allah. Sebagaimana Nabi sallam kan, bila dia baca surah Al-Jin, dia baca surah Al-Quran kan. Surah apa tu? Ayat apa tu? Kemudian di kalangan mereka mendengar apa yang Nabi baca, kemudian mereka beriman. Padahal mereka tak dialog pun dengan Nabi, tapi mereka mendengar apa yang Nabi baca dalam Quran tu. Mereka faham. Kemudian mereka pun beriman. Kemudian mereka sampaikan kepada bangsa dia, jin-jin tu, supaya mereka juga masuk Islam. Sebab itu kita hantar mereka ke masjid tuan-tuan, pergi duduk kat masjid, berkawan dengan jin-jin Islam, belajar Islam, belajar untuk solat, untuk puasa Ramadan dan sebagainya. Mereka juga kena berpuasa tuan-tuan. Ramadan tak lama dah. Bukan kita yang puasa, jin juga puasa Ramadan tuan-tuan. Mereka juga solat, mereka juga dituntut solat. Mereka mukallaf solat kan. Mereka ada masyarakat mereka yang Islam tu kan. Mereka ada perkahwinan, akad kan. Ada walinya. Bukan main-main. Tak ada, dia ada sistem dia. Dia sistem tuan-tuan. Di kalangan jin tu dia ada sistem dia. Dia punya undang-undang Islam tu kan. Dia ada hukum jenayah dia. Kalau dia bunuh orang, akan dikenakan hukuman qisas. Sama kan di kalangan dia kan. Okey, jadi kita hantar ke masjid lah, masjid negara ke, masjid wilayah ke, Putrajaya kan, masjid-masjid hak yang ni sikit lah kan, yang besar-besar je lah. Jadi mereka berkawan dengan jin-jin Islam, belajar tentang Islam, solat dan sebagainya. Dan kalau mereka belum berkahwin, dapat jodoh dengan jin Islam lah kan. Mereka pun juga berkahwin juga kan. Jadi dapat jin yang baik kahwin tu kan, soleh kan. Itu kita nak kan. Okey,
Baik. Itu peringkat yang kedua, peringkat rawatan. Peringkat yang ketiga, peringkat selepas rawatan. Habis lagi maknanya apa ya? Ada yang mana jin tu ada yang keluar, ada yang tak keluar, ada hak masuk Islam, ada yang tak nak masuk Islam dan sebagainya, macam-macam lah. Ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Itu sebab kadang-kadang dia tak nak keluar kan. Macam semalam ada seorang tu, lama juga dia sakit ni, 3-4 tahun dah kan? Tapi dia duk keluar masuk kan? Jadi benda ni sebenarnya diri orang tu dia kena kuat. Macam ni, pergilah mana pun, kalau dia berubat pun tuan-tuan, dia keluar tapi dia masuk balik. Maknanya orang tu dia kena kuat, dia kena ada amalan zikir pagi petang dan sebagainya, bacaan Qurannya dan sebagainya. Tapi ambil masa lah, sehinggalah dia dah kuat. Bila mana jin tu keluar, tak boleh masuk lagi lah badan dia. Kalau tidak, macam itulah dia kan. Kalau dia lemah, macam itulah keadaan dia. Jadi macam-macam orang macam ni dia susah jugalah. Perlu masa dia tak sekaligus lah. Okey, peringkat selepas rawatan. Selepas rawatan. Okey, perlu kita nasihatkan orang yang diganggu tu tuan-tuan. Yang pertama, jaga solat kan, jaga solat. Dia nak baik ni tuan-tuan, sebab dia perlu kekuatan untuk nak menghadapi golongan ni tuan-tuan. Dia kena ada kekuatan. Makna solat jangan tinggal. Kalau laki-laki, berjamaah di masjid kan, jaga solat berjemaah di masjid bagi orang laki-laki lah. Okey. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, al-muhafazatu 'ala salati fi jamaah kita, iaitu memelihara salat secara berjamaah bagi orang laki-laki. Yang kedua, ada mustima'il ghina wat television wal musiqi, tidak mendengar muzik nyanyian nyanyian di televisyen ataupun yalah muzik dan sebagainya. Tuan-tuan, ni jaga juga, kita kena jaga tu kan. Biarlah kadang-kadang kita biasa dah dengan muzik kan, seronok lah tu kan. Jadi kita tinggalkan, sebab dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, muzik haram. Jumhur fuqaha, bukan setakat mazhab Syafi'i, melainkan alat duf saja yang boleh digunakan untuk nyanyian, iaitu gendang macam kompang tu kan, tu je boleh. Gitar ke, seruling serunai ke, piano ke, organ ke dan seumpamanya, semua itu dikira sebagai haram dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita tak tekankan sangat kan. Kita walaupun kita mazhab Syafi'i, tapi kita tak ikut semuanya kan. Tak ikut pun kan, mengaku je kan, mengaku je. Jadi gitu, tinggalkanlah tuan-tuan. Dengar, kalau nak dengar pun dengar nasyid, okeylah kan. Nasyid ke lagu-lagu patriotik, okeylah, lagu-lagu patriotik, lagu-lagu ketuhanan, okeylah, yang tu bolehlah. Ataupun lagu-lagu yang membawa kepada semangat jihad kan, kesukanan, okeylah, bolehlah kan, benda-benda tu boleh. Tapi yang jiwang-jiwang tu tak payahlah kan. Hak jiwang-jiwang tu, itu hak terkijai-kijai tu kan, tak payahlah itu kan. Tapi yang tu yang seronok kan, setan itu kan, setan tuan-tuan. Tinggalkanlah, sudah tu kan. Kita pun dah tak muda dah kan, lainlah muda-muda kan. Kita ni dah tak muda sangat dah, tinggalkanlah. Yang lama-lama tu sudah
Kan? Kita pun dengar juga dulu kan. Bukan hampa ya, aku pun dengar juga. Kan? Kan? Biasalah kan. Benda tu dah jadi kebiasaan dah. Kita pergi mana-mana pun tuan-tuan, masuk supermarket, pasar raya ada lagu. Kan? Pergi mana-mana pun ada. Kita pasang TV pun dah macam-macam lagu, radio dan sebagainya. Tak boleh lari. Benda tu dah jadi sebagai kehidupan kita dah. Kan? Jadi kita perlu jaga lah. Kan? Jaga insya-Allah. Jangan dengar. Kemudian yang ketiga, al-wudu qabla an-naum wa qira'ah ayatil kursi. Iaitu mengambil wuduk sebelum tidur. Tuan-tuan jaga. Bukan setakat orang sakit ya. Ini merupakan amalan sunnah bagi semua orang. Ambil wuduk sebelum tidur ni tuan-tuan sunnah. Kan? Antaranya kelebihannya tuan-tuan, bila mana kita bergerak ketika tidur, malaikat mendoakan kita rahmat dan keampunan Allah Ta'ala. Setiap kali kita bergerak, kita tak sedar kita bergerak ketika bertidur. Maknanya malaikat akan bersama-sama kita di waktu kita mengambil wuduk tu. Maknanya malaikat akan berdamping dengan kita dan akan mendoakan untuk kita setiap kali kita bergerak bila kita ambil wuduk sebelum tidur. Ambil ya tuan-tuan, jangan malas kan. Tapi ialah kadang-kadang bila kita dah mengantuk sangat kan, dah mengantuk sangat, malas nak pergi ambil kan. Bila dah ambil wuduk pula, bila dah masuk buka kan, tak jadilah, dah cerah mata dah, tak boleh tidur pula dah kan. Itu pun satu hal juga kan. Tak boleh, insyaAllah sekejap ya kan. Ambil dulu, ambil wuduk sebelum tidur. Ambil. Ini sunnah tuan-tuan. Jaga. Kemudian baca ayatul kursi sebelum tidur. Sekali ya baca. Tak perlu banyak kali, sekali cukup kan. Baca ayatul kursi, baca dengan tertib, baca dengan betul, baca elok. Bukan baca nak cepat habis, baca perlahan-lahan, InsyaAllah. Itu yang terbaik ya. Baik. Cuma ada kaedah lah. Ini kaedah lah, bukan sunnah kan. Kaedah di sudut bacaan kan. Baca tu kalau ayatul kursi ni, ada yang menyatakan 9 kali wakaf kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 wakaf. Tu kaedah lah. Tapi kalau kita nak baca macam mana pun tak apa, yang penting baca betul. Itu kaedah. Boleh juga ikutlah. Kalau nak ikut, nak baca 9 kali wakaf pun boleh. Kalau tanpa 9 kali wakaf pun tak apa, ikutlah kan. Itu kaedah. Contoh boleh. Kemudian yang keempat, qira'atu suratil Baqarah fil bait kulla salasati ayyam. Baca suratul Baqarah di rumah setiap 3 hari sekali. Tuan-tuan, 3 hari sekali baca. Baca tak boleh kan. Kita baca seorang pun boleh, tapi ambil masa lah 2 jam setengah lah biasanya. 2 jam setengah lah kan. Kalau tidak pun kita pakat bahagi-bahagi. Kalau kita ada 4 orang di rumah yang boleh baca kan, satu surah Al-Baqarah tu ada 48 muka surat, 24 helai. Kalau ada 4 orang, bagi seorang 6 helai, 12 muka surat seorang baca. 12 muka surat baca makna kata lebih kurang setengah jam ya.
Tak, maknanya setengah jam dah habis. Kita baca serentak, bahagi-bahagi ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah tu dibaca semuanya serentak, tak sampai setengah jam habis. Tuan-tuan, 6 muka surat, 6 line, 12 muka surat. Satu muka surat ni tuan-tuan, adalah kita ambil 3 minit. 3 minit kan, 3 kali 12 berapa? 36 minit lah. 36 minit. Kalau 3 minit lah kan. Biasa boleh baca 2 minit satu muka surat. Satu muka surat boleh baca dalam masa 2 minit kan. Maknanya kalau 24 minit lah, lebih kurang setengah jam lah ke. Setengah jam lah. Maknanya bagi orang yang boleh baca Quran tuan-tuan, kalau setakat 12 muka surat, setengah jam habis lah. Setengah jam kan. Itu boleh. Kalau tak ada orang, kita baca lah. Kena lah. Maknanya kena buat lah. Kita nak lawan ni jin ni tuan-tuan. Kena. Jadi kita baca. Dan memang ini surah penghalau jin, pengusir jin kan. Nabi kata dalam hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra fi suratul Baqarah. Nabi menyatakan, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kubur. Sesungguhnya rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah, syaitan lari daripadanya. Syaitan lari tuan-tuan, baca. Nak halau syaitan, baca surah Al-Baqarah. Baca lah tuan-tuan kan, walaupun panjang-panjang lah, tapi yalah 2 jam setengah habis ha. Kita ada 24 jam kan. Boleh ya. Nak 1000 daya, tak nak apakan daya kan. Kan buat. Maknanya sekurang-kurang 3 hari sekali baca di rumah kita kan. Kita pun sama juga, kita di rumah pun elok juga tuan-tuan. Ada syaitan di rumah tu kan. Cuma dia tak jelma ya. Kan. Jadi kita baca surah Al-Baqarah di rumah kita untuk mengusir syaitan dari rumah. Baca. Okey. Kemudian sebenarnya yang kelima, qira'atu suratul mulk qabla an-naum. Iaitu baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Samalah, ni sunnah juga tuan-tuan kan. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Antaranya dia merupakan pembela kita dalam kubur nanti insya-Allah. Surah tu lah. Seminit. Kemudian baca qiraatus yang ke-6, qiraatus surah Yasin fi sabah. Baca surah Yasin pada waktu pagi. Pada waktu pagi baca surah Yasin, ataupun kalau paling tidak pun mendengar. Kalaupun dia tak dapat nak baca, dia mendengar surah Yasin. Sama kalau surah Al-Mulk tadi, kalau dia tak baca pun dia mendengar bacaan itu. Itu paling tidak lah, tapi elok baca lah. Yang ketujuh, musahabatus salihin wal bu'du anil fasiqin, iaitu bersahabat dengan orang-orang saleh, menjauhi orang-orang fasik. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, sunnah kita, dan memang kita dalam Islam ni tuan, kita disuruh untuk berkawan dengan orang-orang baik, saleh. Jangan kawan dengan orang jahat kan. Kita sambung sikit lagi lah. Kita bagi azan dulu.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita sambung sikit lagi. Yang ketujuh tadi disebut iaitu musahabatus salihin wal bu'du 'anil fasidin. Iaitu berkawan, bersahabat dengan orang-orang soleh. Kita ni tuan-tuan kawan dengan orang-orang baik. Yalah, orang-orang masjid ni baiklah ni. Kan? Baik mana lagi kan? Mana masjid, surau ni dialah ni tempat-tempat orang yang melakukan kebaikan. Adapun di luar sana itu tak tentu lagi ya. Sebab itu kita pilih orang-orang yang baik untuk menjadi sahabat kita dan menjadi pula nanti boleh menolong kita di hari akhirat untuk menyelamatkan kita daripada masuk neraka. Orang soleh tuan-tuan. Kan? Itu antara kelebihan dunia akhirat. Dunia dia boleh jadi sebagai penasihat kita, mengingatkan kita. Kalau benda yang tak baik, dia akan tegur. Kan? Kemudian di akhirat esok dia boleh tolong kita untuk selamatkan kita dari neraka. Sebagai syafaat orang-orang soleh yang kita kenal lah. Yang kita tak kenal, tak ada lah. Kan? Yang kita kenal dia boleh untuk memberi pertolongan kepada kita, syafaat orang soleh boleh.
dan kita berkawan dengan dia. Ialah tiap-tiap malam kita ada dengan dia, berkuliah dengan dia, kan, solat jemaah dengan dia. Tiba-tiba kita tak ada di syurga, kita ada kat neraka, dia akan tolong kita. Bila mana dia dapati kita tak ada di syurga, sebab kita selalu dengan dia, kan? Kita selalu dengan dia di dunia. Mungkin ada benda yang kita buat tak betul lah, yang menjadikan kita tak boleh masuk syurga, tapi dia boleh bantu tolong kita untuk kita dimasukkan ke syurga, tuan-tuan. Tu kebaikan kita berkawan dengan orang soleh, kan? Jadi orang jahat ni kita hanya kena dekati di mereka sebagai pendakwah, mengajak mereka kepada kebaikan. Tadi pun untuk duduk bersama-sama mereka, tak duduk dengan orang-orang jahat ni, kan? Nak lepak tidak, tuan-tuan. Tapi kita tak boleh tinggalkan juga mereka, kan? Kita seru mereka untuk mereka tinggalkan kejahatan, untuk mereka buat benda hak baik. Itu jelah, kan? Baik. Yang ke-8, wa idza kanat imra'atun ta'muruha bil hijab asy-syar'i li'anna asyayatin aqrabu li mutabarrijah, iaitu kalau sekiranya dia seorang perempuan, suruh dia memakai hijab syar'i. Kalau dia tak pakai tudung, suruh dia pakai tudung. Itu adalah wajib. Menutup aurat itu wajib, bukan sunat lagi dah, kan? Sesiapa pun, tuan-tuan, kita kena suruh. Apatah lagi kita punya anak-anak, isteri, ahli keluarga yang terdekat, orang di bawah kita, kita sebagai bos, majikan, kita kena pastikan orang di bawah kita menutup aurat, kan? Itu dia, tuan-tuan. Sebagai pemimpin negara lebih lagi lah, kan? Ini dikatakan apa tu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Sebagai seorang bapa akan ditanya tentang kepimpinan kita berkenaan dengan isteri dan anak-anak kita. Kena, tuan-tuan. Kalau mereka buat salah, kita tak tegur, kita pun dosa, kan? Sebagai seorang ketua di pejabat, dia bertanggungjawab di atas bawah kaki tangan dia, kan? Seorang guru murid-murid dia, kan? Seorang pemimpin, di bawahnya rakyat dia, kita pastikan, kan? Tapi ialah, kan, kadang-kadang kita nak tengok pemimpin pun tak contoh. Tak boleh contoh, kan? Isteri pun tak pakai tudung, kan? Kan? Jadi macam mana tu, kan? Benda tu benda asas, tuan-tuan, benda basic, kan? Benda ni bukan benda yang susah, kan? Tutup, pakai tudung. Tu perkara yang wajib. Mana suruh dia pakai tudung, kan? InsyaAllah, tuan-tuan, bila kita berdakwah, nasihat tu dia akan terima. Kemudian banyak dengarkan bacaan Al-Quran lah, kan? Banyak dengar bacaan-bacaan Al-Quran, daripada mendengar muzik. Kemudian baca selepas salat subuh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, kan? Ada 4 kelebihan. Yang pertama, dia mendapat kelebihan memerdekakan 10 orang hamba. Yang kedua, ditulis 100 kebaikan, ini pahala. Dihapuskan 100 kejahatan dosa dan dipelihara dia pada hari itu daripada gangguan syaitan. 4 kelebihan sesiapa yang baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali lepas subuh. Baca, tuan-tuan. Baca. Ini semua kena baca, bukan orang sakit je. Kemudian al-basmalah inda kulli syai'. Baca bismillah pada setiap keadaan. Basmalah ni, tuan-tuan, bismillah ni memang kalimah yang patut dijadikan sebagai yang sentiasa meniti di bibir. Nak pakai baju bismillah, nak buka baju bismillah,
Dan bila kita buka baju bismillah tuan-tuan, syaitan tak akan nampak aurat yang kita buka ketika kita buka baju. Bila kita masuk tandas baca bismillah tuan-tuan, maka kita buka aurat dalam tandas, syaitan tak nampak kita. Kan? Bila kita makan baca bismillah, maka syaitan tak dapat makan bersama-sama kita. Kita masuk rumah baca bismillah, syaitan tak akan dapat masuk bersama-sama kita ke rumah. Bismillah ni satu kalimah yang sangat berkuasa tuan-tuan. Bismillah ya, apa-apa semuanya bismillah. Ada keberkatan dia, bukan setakat tu kelebihan, pahala, keberkatan, dan dapat untuk melindungi kita daripada gangguan jin, syaitan. Ni kalimah ni tuan-tuan. Setiap benda kita nak apa, bismillah. Apa-apa pun bismillah. Naik kenderaan, bismillah. Kan kita baca doa ketika naik kenderaan kan, bismillah, bismillah, bismillah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna limukrim inna ila rabbina lamunqalibun. Baca kita dulu kan bismillah, itu sunnah. Kan? Bismillah. Kan? Kalau keluar rumah baca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kan? Nak masuk rumah baca bismillah. Semua bismillah lah. Ni benda hak mudah tuan-tuan, baca. Jadikan sebagai amalan di bibir mulut kita ya. Apa pun nak buat bismillah. Tutup tingkap baca bismillah. Tutup jendela, tutup pintu baca bismillah. Syaitan tak boleh masuk ke dalam rumah kita bila kita tutup pintu dengan baca bismillah. Tutup jendela dengan bismillah, mana dia tak boleh masuk. Kita baca bismillah tu, dia tak boleh masuk ke rumah kita dengan baca bismillah. Itu semua ada hadis tuan-tuan. Ada hadis dia insya-Allah. So, okey. Kemudian disebut sini juga ada mulia apa tu, ada menaum wahdah, jangan tidur seorang-seorang lah. Bagi orang yang sakit ni tuan-tuan, kalau boleh dia kena ada kawan tidur dia. Kawan tidur lah, tidak tidur seorang-seorang lah. Itu disebut di sinilah. Itu antara beberapa nasihat untuk pesakit untuk dilakukan lepas kita merawat dia, apa yang perlu dilakukan. InsyaAllah. Dan kita akan sambung lagi kemudian lah. Ada lagi beberapa perkara yang perlu kita lihat. InsyaAllah itu yang kita akan, itu yang dapat kita sentuh pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.